Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kejayaan Wawasan Brunei 2035 bergantung kepada penglibatan menyeluruh serta usaha gigih dan kerjasama berterusan semua pihak. Keahlian Majlis Mesyuarat Negara ke dalam IPU dan CPA mendukung multilateralisme serta meningkatkan tadbir urus berkesan. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara bersidang buat pertama kalinya bermula hari ini. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Usaha senegara dalam mencapai Wawasan Brunei 2035 antara fokus utama perbahasan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 2025. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapannya antara lain menekankan mesyuarat kedua ini juga akan memberi peluang kepada ahli-ahli majlis kerana jawatan untuk mengongsikan inisiatif-inisiatif kerajaan yang menyokong agenda-agenda pembangunan negara. Mesyuarat berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini perlu dibangunkan untuk menjadi medan pertukaran idea, buah fikiran dan penyelesaian demi memperbaiki dasar dan kehidupan rakyat dan seharusnya dipandang sebagai jambatan antara kerajaan dengan rakyat. Ahli-ahli yang berhormat, perlu sama-sama menjalankan tanggungjawab bersama secara collective responsibility demi memikirkan pembangunan negara. Lanskap penjagaan kanak-kanak, pelaksanaan program ketidakupayaan tersembunyi dan pendidikan khas di semua institusi pendidikan antara isu yang mula-mula dibahaskan dalam pertanyaan bagi jawab lisan. Bagi isu lanskap penjagaan kanak-kanak, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan, lebih banyak pusat penjagaan kanak-kanak digalakkan untuk ditubuhkan ke arah membantu dan meringankan beban penjagaan. Mengenai pelaksanaan program ketidakupayaan tersembunyi, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengongsikan beberapa usaha dilaksanakan bagi menjadikan lapangan terbang antarabangsa Brunei lebih mesra dan inklusif. Berhubung peluang pekerjaan di sektor awam bagi bekas banduan, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menyatakan kerajaan sedang meneliti pendekatan lebih inklusif dan progresif dalam urusan pengambilan keperkhidmatan awam. Yakni Penggal 202. Silakan. Berkaitan pendidikan khas di semua institusi pendidikan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan menjelaskan,
Jabatan Pendidikan Khas sentiasa memastikan pelaksanaan pendidikan khas di semua institusi pendidikan termasuk sektor swasta mematuhi garis panduan secara konsisten. Semua institusi pendidikan termasuk sektor swasta. Sistem pemantauan dalam pendidikan bagi meneliti perkembangan para pelajar antara yang dibangkitkan dalam soalan tambahan oleh beberapa ahli yang berhormat yang dilantik. Pemantauan secara menyeluruh akan membolehkan pelajar melanjutkan pelajaran dan mencari pekerjaan. Hingga mereka mendapat kelulusan, skill sets yang membolehkan mereka Usaha membantu pelajar yang menunjukkan keputusan yang kurang memperangsangkan. Adakah dapat dilihat dari segi keputusan mereka ataupun performance mereka di sekolah? Mengenai pemantauan pelajar sehingga mereka mendapat pekerjaan, Menteri Pendidikan menjelaskan usaha memperkukuh kompetensi pelajar dilaksanakan secara berterusan bukan sahaja dari aspek pembelajaran, malah memperkukuh kemahiran pelajar. Utama para guru untuk memastikan kanak-kanak itu sudah mencapai zon-zon yang ataupun keupayaan mereka masing-masing. Jadinya dalam hal ini jika mereka itu di dalam early stage dan mereka akan diperkukuhkan lagi kompetensi mereka. Keahlian Majlis Mesyuarat Negara ke dalam Inter-Parliamentary Union IPU dan Commonwealth Parliamentary Association CPA usul yang mula-mula dibangkitkan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman ketika mencadangkan usul tersebut mengongsikan Majlis Mesyuarat Negara telah menjadi ahli pemerhati kepada IPU dan CPA selama bertahun-tahun. Keahlian penuh dalam IPU dan CPA adalah satu langkah yang strategik dan selaras dengan aspirasi negara untuk mengukuhkan institusi dan peranan Majlis Mesyuarat Negara dan juga bagi tujuan menaikkan prestasi sistem parlimen negara ini sebanding dengan sistem parlimen yang lain. Sebahagian daripada ahli-ahli yang berhormat turut memberi respon mengenai usul keahlian Majlis Mesyuarat Negara ke dalam IPU dan CPA. Antaranya ia mencerminkan satu anjakan strategik yang memperkukuh institusi perundangan negara ini sebagai usaha memperluaskan platform diplomasi di peringkat global. Tapi juga mencerminkan tahap kematangan institusi dan kesiapsiagaan untuk memperkukuh keupayaan dalaman melalui jaringan kerjasama yang lebih luas dan strategik. Sebagai medan melahirkan pendapat untuk memainkan peranan dalam arena antarabangsa dan memajukan negara Brunei Darussalam ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Mencapai wawasan 2035. Memberi impak besar kepada masyarakat dunia di samping menunjukkan kebolehan negara dalam menyertai perbincangan di peringkat antarabangsa. InsyaAllah akan memberi impak yang besar, yang sangat besar kepada masyarakat dunia. Juga mengenai keahlian ke dalam IPU dan CPA, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menekankan usaha tersebut sebagai komitmen negara yang berterusan dalam mendukung multilateralisme serta memastikan suara dan kepentingan negara dipertahankan di peringkat serantau dan global. Pengalaman dan amalan-amalan terbaik yang boleh atau secara diperolehi secara langsung atau rangkaian dapat dipraktikkan untuk meningkatkan undang-undang dan dasar negara pada masa ini. Ini boleh membina kapasiti institusi yang lebih efisien serta boleh meningkatkan takbir urus yang berkesan.
Sebelum Dewan mendengar usul wawasan Brunei 2035 yang dibacakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, sidang meluluskan usul keahlian Majlis Mesyuarat Negara ke dalam IPU dan CPA. Yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan, Jabatan Perdana Menteri mendukung sepenuhnya usaha merealisasikan matlamat negara melalui pendekatan whole of government dan whole of nation. Memperkukuh urus tadbir strategik dengan penggubalan dasar pembangunan jangka panjang berasaskan bukti, yakni evidence-based policy yang memberi impak nyata dan berpanjangan kepada rakyat dan negara. Meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam melalui plan permodanan dan transformasi institusi yang menumpukan kepada pembangunan kapasiti institusi dan modal insan, inovasi penyampaian dan pengukuhan accountability dan keberhasilan. Usul wawasan Brunei 2035 turut mendapat perhatian ahli-ahli yang berhormat. Antaranya Manpower Blueprint yang memerlukan pengauditan secara komprehensif, meningkatkan peluang pekerjaan dalam menjamin kestabilan ekonomi jangka panjang, ekosistem perniagaan kondusif, memperbanyak peluang perusahaan dan menarik FDI baharu. FDI baru ke negara ini. Matlamat ini menjadi kenyataan. Memastikan matlamat wawasan Brunei 2035 menjadi kenyataan dan tidak berlalu sebagai ristaan. Memastikan pelajaran asas menyeluruh dan tiada pelajar yang tercicir. Dan tiada anak yang tercicir. Mendalami hubungan ekonomi negara Brunei Darussalam dan ASEAN. Antara negara ASEAN dengan negara Brunei Darussalam dapat. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 11 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn atau www.council.gov.bn. Festival Seni Sekolah Menengah Antarabangsa ke-26 menggalakkan pertukaran idea di peringkat antarabangsa melalui seni lukis. Ikuti bahan beritanya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia terus disemarakkan dengan pelbagai persembahan semalam. Di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan malam dendangan syahdu pertandingan lagu joget berpasangan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pertandingan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Serasa. Pentas perayaan di daerah Blaik diserikan dengan 4 kumpulan pemuzik yang bersaing dalam Battle of the Band peringkat saringan kedua. Peringkat akhir saingan dijadual berlangsung Sabtu ini. Persembahan penterama menyemarakkan pentas perayaan di daerah Tutong.
Hadir Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Persembahan dikelolakan oleh Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Kenegaraan Seksyen Komunikasi Strategik, Bahagian Penerbitan dan Komunikasi Strategik dengan kerjasama Cawangan Penerangan Daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan acara Malam Teater Sejarah Legenda Brunei anjuran Lakap Lagur Entertainment. Hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Festival Seni Sekolah Menengah Antarabangsa ke-26 akan diadakan di Jepun. Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum mewakilkan seorang pelajar dan seorang pegawai pengiring untuk menghadiri acara berkenaan yang bakal berlangsung pada 6 hingga 17 Ogos di Pusat Seni Negara, Tokyo. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar, Awang Julaihi bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan. Mewakili ke acara berkenaan, Dayang Aina Adriana binti Arifin, pelajar dari Pusat Tingkatan 6 Sengkurong. Festival antara lain bertujuan memupuk bakat seni muda serta menggalakkan pertukaran idea di peringkat antarabangsa melalui seni lukis. 5 pelajar tahun 13 dan seorang guru terpilih menghadiri persidangan belia STEM APEC 2025 yang akan berlangsung di Republik Korea selama 4 hari bermula 6 Ogos ini. Penyertaan diselaras oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat Jabatan Pendidikan Khas berlepas meninggalkan negara pagi tadi. Semasa persidangan, para peserta akan membentangkan hasil penyelidikan kepada pakar serantau, pendidik dan rakan sebaya. Mereka juga akan menyertai pelbagai aktiviti. Persidangan merupakan inisiatif utama yang bertujuan memupuk kepimpinan STEM masa hadapan dan menggalakkan kerjasama rentas sempadan dalam kalangan belia APEC. Bagi menonjolkan kreativiti dan mengekspresikan kemahiran para barista tempatan dalam seni penyediaan minuman berasaskan kopi, kemarin diadakan pertandingan latte art anjuran Majlis Perundingan Kampung Kriam. 16 peserta terdiri daripada pemilik kedai kopi dan perseorangan menyertai pertandingan. Juara pertandingan Awang Muhammad Nur Ashraf Izzuddin bin Muhammad Nur Adinan dari Erti Cafe. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Harapan saya seni latte art ini akan berkembang bukan saja untuk negara Brunei Darussalam di masa akan datang, mungkin ia mencapai untuk peringkat antarabangsa. Sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, Perkhidmatan Obstetrik dan Gynekologi, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong mengadakan pameran penyusuan susu ibu PSI. Pameran bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu-isu berkaitan PSI. Beberapa aktiviti diadakan termasuk sesi khidmat nasihat. Perkhidmatan obstetrik dan ginekologi, hospital berkenaan juga akan memulakan perkhidmatan baharu iaitu perkhidmatan sokongan penyusuan susu ibu. Perkhidmatan itu terbuka kepada ibu-ibu yang telah melahirkan yang menghadapi cabaran-cabaran sepanjang PSI pada anak damit mereka. Seorang perempuan warga negara tempatan dikenakan denda oleh Mahkamah Magistrate Kuala Belait kerana menyimpan 33 karton rokok pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Nurafasizah binti Haji Bakir, 35 tahun, didenda RM33,000 atau 14 bulan pemenjaraan
jika gagal menjelaskan keseluruhan denda. Semua barang yang terlibat dirampas bagi tujuan pelupusan. Enam buah syarikat dikenakan kompaun kerana membuang sampah di tempat awam. Kompaun dikeluarkan hasil operasi bersepadu, pemantauan dan aduan unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutung. Yehsun Construction dan Koperasi Persatuan Kampung Lubuk Pulau dengan tanggungan berhad masing-masing di kompaun RM1,000. Manakala Samdi Enterprise, Syarikat Izzat Hakim Sendirian Berhad, HMBS Sendirian Berhad dan Mega Home Contractor Sendirian Berhad masing-masing didenda RM2,000. Jika gagal membayar denda dalam tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis perniagaan dan kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan sampah sarap di tempat awam. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temborong dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam dan Klub Sepak Takraw Permata Hijau mengadakan perlawanan akhir kejohanan Sepak Takraw Daerah Temborong. Diadakan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok Daerah Temborong. Perlawanan dimenangi oleh pasukan Permata Hijau Legend setelah menewaskan pasukan Rata EB. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Hassan Bahar bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temborong. Kejohanan bertujuan memartabatkan warisan budaya, mengenal pasti bakat-bakat baharu dan potensi pemain serta memberi pendedahan tentang suasana pertandingan sebenar. Taman Rekreasi Anduki Seria di daerah Blight menjadi tumpuan orang ramai menyaksikan perlumbaan perahu laju kawalan radio terbuka sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79. Perasmiannya disempurnakan kemarin oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai daerah Blight. Perlumbaan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Penaga A dengan kerjasama Jabatan Daerah Blight dan Blight RC Board. Tahun ini, perlumbaan menerima 30 penyertaan yang bersaing dalam 7 kategori yang bertujuan melatih kepakaran para peserta di samping menggalakkan penyertaan dalam aktiviti sukan rekreasi air. Juara bagi kategori D iaitu juga sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan, aksi separuh akhir pertandingan pencak silat cakar asli, kuntau dan tanding antarabangsa berlangsung di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Pertandingan menyaksikan persembahan teknik-teknik tradisional silat yang memukau, mencerminkan warisan budaya Melayu yang terus diperkasa. Peserta dari keempat-empat daerah dan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei turut mempamerkan mutu persembahan yang tinggi, menambah saingan dalam rebut tempat ke peringkat akhir. Kejohanan bukan sahaja memupuk semangat kesukanan, malah menjadi platform memartabatkan seni bela diri warisan bangsa kepada generasi muda. Dua atlet angkat berat negara Brunei Darussalam berjaya meraih podium dalam kejohanan Asia Strength Games 2025. Kejohanan berlangsung di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah melibatkan penyertaan atlet dari serata Asia Tenggara. Dalam kategori bawah 80 kg, Ridwan muncul juara selepas menewaskan pencabar dari Indonesia dan Filipina. Dalam kategori bawah 90 kg, wakil negara Sazuan Ali turut menunjukkan prestasi membanggakan apabila berjaya meraih tempat ketiga.
Tempat pertama dan kedua masing-masing disandang oleh atlet Filipina dan atlet Taiwan. Bagi kategori terbuka, kejuaraan menjadi milik wakil Malaysia diikuti atlet Indonesia di tempat kedua. Sekolah Antarabangsa Seri Mulia Sarjana merangkul gelaran juara kejohanan memanah Piala Sekolah-Sekolah kali kedua yang berlangsung kemarin di Padang Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Kejohanan menyaksikan 7 buah sekolah bertanding dalam 3 kategori. Akil Hazim Adi Rodian dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan muncul juara kategori perseorangan lelaki. Dalam kategori perseorangan wanita, pemanah Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, Charlene Ong Si Swin merangkul gelaran juara. Manakala kategori berpasukan dijuarai oleh Sekolah Antarabangsa Seri Mulia Sarjana. Kejohanan dikendalikan oleh klub memanah Ar-Rafi.